Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek pengurusan diri. Okey. Kita masih belajar di bawah tajuk kemahiran mengurus diri dan kita akan teruskan tentang tanggungjawab dalam bilik darjah. Okey, jika kamu lihat, inilah gambar bilik darjah kamu. Ingat lagi tak? Dah lama tak pergi sekolah kan? Rindu rasanya. Okey, semoga kita doakan semoga pandemik COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bolehlah datang sekolah, belajar, jumpa lagi sama-sama kan. Okey, jom kita teruskan. Standard pembelajaran kita, standard pembelajaran 1.7, tanggungjawab dalam bilik darjah. Standard kandungan 1.7.1, mengenal pasti tanggungjawab individu dalam bilik darjah. Okey, objektif pembelajaran kita membolehkan sekurang-kurangnya seorang murid boleh mengenal pasti tanggungjawab yang perlu dilakukan di dalam bilik darjah. Kriteria kejayaan, sekurang-kurangnya seorang pelajar dapat menjawab semua soalan latihan dengan betul. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak kamu mengimbau kembali bilik darjah kamu yang lama sebelum COVID-19 ada wujud dekat Malaysia ni. Okey. Kamu duduk kat mana tu? Duduk atas lantai kan? Dengan meja jepun, ramai-ramai, rapat-rapat. Inilah. Kita belajar dulu. Okey. Masa ni kita ada meeting agaknya. Kita kumpul-kumpul nak pilih siapa jadi ketua. Okey. Jom kita teruskan apa tanggungjawab murid dalam bilik darjah. Okey, yang pertama, kena menjaga kebersihan diri. Okey, penting jaga kebersihan diri ni. Kalau kamu ingat, setiap pagi cikgu akan tanya siapa yang tak mandi pagi lagi. Okey, siapa yang tak mandi pagi lagi, cikgu akan suruh kamu pergi mandi dekat tandas dan bilik mandi dalam kelas kita kan? Ingat lagi tak? Okey. Kenapa penting menjaga kebersihan diri ni? Sebab kesihatan bermula daripada kebersihan diri. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan diri. Okey, macam mana nak menjaga kebersihan diri? Yang pertama mestilah mandi. Mandi dengan kerap. Okey, mandi pun kena guna sabun, shampoo. Okey, shampoo rambut. Okey, untuk buang-buang kelimomo. Tak nak ada kutu. Okey. Kemudian gosok gigi. Gosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Pagi dan selepas bangun dan sebelum tidur. Itu sekurang-kurangnya. Sebaik-baiknya lepas makan gosoklah gigi. Dekat kelas kita ada berus gigi kamu kan. Lepas pergi kantin, rehat, kamu kena berus gigi. Okey, basuh tangan dengan air sabun dan bilas dengan air bersih. Okey, ketip kuku. Kena jaga. Tak mahu kuku panjang-panjang. Kemudian pakai pakaian yang bersih. Dan juga kenalah sikat rambut. Okey, barulah handsome, cantik, kemas. Nampak kemas ya? Kalau yang perempuan rambut panjang dan tak bertudung, bolehlah ikat rambut. Okey? Okey. Kemudian, tanggungjawab yang kedua. Memastikan diri sihat untuk hadir ke sekolah. Okey, kamu kena sihat baru boleh hadir ke sekolah. Kalau demam, sesama, sesak nafas atau batuk, tidak perlu ke sekolah. Tak apa. Okey, tak payah datang sekolah. Sebab anda bergejala dan takut menjangkiti rakan-rakan yang lain. Okey, pergi klinik. Minta MC dekat doktor. Okey. Dan maklumkan kepada cikgu. Cikgu, saya tak dapat datang hari ni. Saya tidak sihat. Okey. Kemudian, berpakaian kemas dan mengikut kod pakaian sekolah. Okey. Pakai kemeja putih dengan seluar warna hijau tua. Itu untuk pelajar lelaki.
Siap dengan tie, lencana, tanda nama. Okey. Baru dah lengkap. Yang perempuan. Okey. Pakai baju kurung. Kalau yang pengawas, warna biru. Itu sekolah kita lah warna biru. Kalau sekolah lain, mungkin ada warna pink ke, warna kuning ke. Okey. Itu sekolah lain lah. Tak perlulah ikut sekolah lain. Kita kena ikut sekolah masing-masing. Okey. Hari Jumaat, pakai pakaian berbaju Melayu. Lengkap dengan songkok dan samping. Pakai baju sukan ni bila? Bila ada PJK. Kamu ada hari Selasa kan? Selasa ada PJK. Kalau merintah desa pun pakailah baju ni. Hari sukan, pakailah baju sukan. Dan hari Rabu, mestilah pakai baju pengakap. Hari Rabu ada unit beruniform kan? Okey. Kemudian, tanggungjawab yang seterusnya ialah menghormati guru, rakan-rakan dan pelawat. Pelawat ni selain guru dan rakan-rakan lah yang datang ke sekolah kita. Okey. Kalau kamu tengok ni, masa tu kita belajar kat luar kelas. Masa ni lah kita belajar di luar kelas. Macam mana cara nak menghormati guru, rakan-rakan dan pelawat ni. Kalau pelawat ni, siapa-siapa yang lalu dekat koridor tu, kenalah hormat. Janganlah tiba-tiba nak jerit terpekik kat situ. Okey? Makcik kantin lalu ke, atau penjual buku lalu ke dekat situ. Janganlah tiba-tiba meninggi suara. Tak maulah macam tu. Tak sopan ya. Okey, macam mana cara nak tunjukkan kamu hormat? Okey. Guna bahasa yang sopan masa bercakap. Okey, masa cikgu tengah mengajar, duduk tempat masing-masing. Okey, memang ada rakan-rakan kamu yang tak boleh duduk diam. Yang itu kita faham. Yang faham ni yang cikgu tak bagi bangun ni. Dia faham tak boleh bangun tapi dia bangun juga. Yang tak faham tu tak apa. Okey? Okey. Bila nak pergi kelas lain, nak jumpa kawan, ketuk pintu. Bagi salam dulu. Nak masuk dalam kelas. Kata nak jumpa rakan. Ketuk pintu. Assalamualaikum cikgu. Saya nak jumpa. Tut. Sebut nama kawan tu. Okey. Jangan pakai redah je. Itulah tak hormat. Kalau hormat, kena ketuk pintu dan bagi salam. Okey. Lagi. Dengan rakan-rakan. Hormatlah rakan. Jangan cakap yang boleh mengguris perasaan rakan-rakan tu. Jangan nak ejek-ejek je kerjanya. Bergurau pun berpada-pada. Jangan lebih-lebih dalam bergurau. Okey, jom kita teruskan. Meminta izin guru untuk keluar ke tandas. Dekat sekolah kita, siapa keluar kelas kena ada pas kebenaran keluar kelas. Tapi kamu jaranglah guna ni sebab tandas kita dalam kelas kita kan, tandas tu dalam bangunan je. Cumanya kalau kamu keluar bila tolong cikgu angkat barang, mesti dapat pas ni. Okey? Okey. Kemudian, murid pun kenalah simpan peralatan kembali ke tempatnya setelah digunakan. Dah baca buku, kena simpan buku. Dah buat frame kayu tu, dah habis-habis bertukang. Sebelum balik, kenalah simpan. Simpan penukul besi, simpan paku. Okey. Apa lagi yang kamu guna, kenalah simpan. Faham? Gunting. Apa lagi? Buku. Gam. Semua tu kena simpan balik ke tempatnya. Kalau guna permainan, main carom, main congkak, lepas guna simpan. Kalau guna setrika untuk kemahiran mendobi, lepas guna simpan. Macam tu juga kalau masak, lepas habis guna peralatan memasak, lepas habis guna, bersihkan dan simpan. Itu je. Okey.
Okey, menjaga kebersihan kelas. Kenalah jaga kebersihan kelas. Itu tanggungjawab kamu. Okey. Buang sampah. Buang sampah dalam tong besar yang hitam tu. Okey. Macam ni. Pelajar ni, Mariatul ni, dia ambil apa? Dia dah buang sampah dalam baku sampah biru tu. Dia masukkan dalam tong besar. Sampah dalam tong besar kat luar warna hitam. Okey, sapu lantai. Tengok. Kelas kamu bersih kan? Lepas dah kemas, sapu. Okey, sebelum balik, kenalah pastikan kelas bersih, tersusun, kerusi letak atas meja. Macam ni. Faham? Okey, dan sebelum kamu keluar kelas, pastikan tutup suis lampu dan kipas sebelum pulang. Okey, ada ni. Tengok tu. Ada banyak suis. Satu suis dekat kelas, satu suis sebelum pintu keluar besar tu. Pintu besar tu kan? Pastikan semua dah tutup. Nanti boleh takutlah kalau terbuka je. Satu, pembaziran berlaku lah. Pembaziran elektrik. Satu lagi takut ada elektrik litar pintas berlaku, boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Okey, ini semua tanggungjawab murid di dalam bilik darjah dan cikgu pasti semua dah biasa buat. Dah biasa amalkan. Okey, cuma kita belajar baliklah. Nak ingatkan balik apa tanggungjawab murid dalam bilik darjah. Okey. Cukup pelajaran untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Bye.